nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi, dan kali ini kita akan bincang, kita akan mendalami surah Al-Ikhlas. Satu surah yang saya yakin kita sejak kecil sudah menghafalnya. Bahkan mungkin telah menghafalnya lebih awal daripada surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Ikhlas ni lebih pendek daripada surah Al-Fatihah. Bahkan mungkin saja ada orang yang dalam seluruh Quran ni dia hafal dua surah je. Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Tak apa, sebab nanti bila kita bincang, kita sebut tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, sebenarnya tak mengapa. Ya, kalau ditambah tu bagus, tapi kalau minimum itu pun cukup juga. Okey, sebagai permulaan, kenapakah surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Okey. Dalam sesi kita ni nak tanya soalan boleh, tapi sebelum saya ditanya, saya nak mulakan dengan soalan. Okay, bertanyalah anda sebelum ditanya. Kenapakah surah ini disebut dengan nama surah Al-Ikhlas? Siapa tahu? Siapa boleh try? Kalau ikhlas saja, apa maksudnya? Saya semayang dengan ikhlas. Saya puasa dengan ikhlas. Saya sedekah dengan ikhlas. Kamu sedekah ni ikhlas atau tidak? Kita tanya orang kadang-kadang kan. So agaknya ikhlas tu apa maksudnya? Siapa nak mencuba? Kalau salah tidak dihukum. Jangan bimbang. Fokus, concentrate. Okey, yang itu khusyuk saya rasa. Khusyuk. So yang ni ikhlas. Okey. Itu kenapa surah itu dinamakan dengan ikhlas. Okey, tapi sekarang ikhlas secara umum dulu. Kalau kata tadi semayang Isyak ikhlas ke? Ikhlas. So masuk ikhlas tu apa tadi tu? Membuat sesuatu tanpa minta balasan. Okey, lagi? Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sesiapa lain nak try? Okey, tak apa. Dah dekat dah tu. So, ikhlas ni secara bahasa bermaksud suci ataupun murni. Tanpa apa-apa kotoran, tanpa apa-apa kekerohan. Jadi bila kita kata kita solat secara ikhlas, maknanya kita solat tu, hati kita, tujuan kita solat tu suci murni kerana Allah, kepada Allah. Tanpa mengharap sebarang pujian, tanpa takut sebarang kritikan. Kenapa ada ni takut kritikan? Sebab kadang ada orang beramal soleh, dia takut, aku tak buatkan apa orang kata. Sebahagian kadang-kadang kita lakukan amal soleh tu kerana takut apa orang kata. Sebagai contoh yang lazim berlaku, puasa. Kita hendaklah berpuasa kerana Allah dan berbuka kerana Allah. Sebagai contoh. Lalu Allah SWT telah menerangkan kalau kita musafir, kalau kita sakit, hendaklah berbuka puasa. Especially musafir yang kita kata jauh ataupun menyusahkan atau sakit yang berat. Tapi kadang-kadang ada orang yang sakit berat, tak nak buka puasa. Kau boleh buka puasa dah ni, dia serius ni, tak nak. Nanti apa orang kata aku buka puasa makan pula ni. Jadi dia continue puasa bukan kerana Allah, tapi takut apa orang kata. Kadang musafir, katakan dekat-dekat hari raya kan, balik kampung kan, drive pergi Johor ke, pergi Perlis ke, pergi Kelantan ke apa, memandu jauh. Dia tahu ni musafir yang jauh ni, dia dah ada dia memandu, dia nak jaga keluarga dia dalam kereta lagi. So, boleh buka puasa? Tak nak. Kenapa? Aku malas nak qada. Jadi dia meneruskan puasa bukan kerana Allah, tapi malas nak qada. Okay. Jadi suci murni ni kita buat sesuatu kerana Allah, tak buat sesuatu pun kerana Allah. Sebagai contoh, kita buat amal soleh kerana Allah, kita meninggalkan amal mungkar pun kerana Allah. Sebagai contoh, katakan dengan phone dan internet sekarang ni, macam-macam perkara mungkar boleh buat. Seperti tengok gambar pornografi ke, buat online gambling ke, perjudian secara online. Katakan seseorang itu di pejabat.
Waktu lunch time rehat, kawan-kawan pejabat semua keluar. Aku tinggal seorang ni. Aku nak online gambling, bolehlah RM50 je. Apa salahnya kan? Tengah-tengah tu kawan masuk, alamak, terus tutup tinggal. Lalu dia meninggalkan kemungkaran, bukan kerana Allah, tapi kawan masuk. Okay? Jadi dia, sebab kita ni ikhlas bukan sekadar nak buat amal soleh, tetapi juga dalam rangka meninggalkan kemungkaran. Kita tinggalkannya bukan sebab, ada orang tak nak buat, tak nak. Nanti dia kata aku apa pula. Okay? Tapi bila seorang-seorang dia buat. Jadi ada beza di situ. Jadi ikhlas ini suci dan murni kerana Allah. Jadi bila kita kata surah Al-Ikhlas, ayat-ayat itu membicarakan, menerangkan tentang kita mentauhidkan mentauhidkan Allah dan menerangkan sifat-sifat Allah, lalu kita beriman dengannya dengan ikhlas, dengan suci murni. Kita nak mentauhidkan Allah tanpa ada apa-apa pengaruh luar, tanpa apa-apa yang kotoran lain. Ya, sebab itu dinamakan surah Ikhlas. Kita dengan ikhlas mentauhidkan Allah. Kita dengan suci murni mentauhidkan Allah. Kita dengan suci murni beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan dalam ayat itu. Sebab itu ianya dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Sebenarnya surah ini ada beberapa nama-nama lain. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, ada para imam tafsir mereka bincang beberapa nama lain. Tetapi nama yang masyhur bagi surah ini ialah surah Al-Ikhlas. Itu tentang nama surah Al-Ikhlas. Seterusnya, apakah keutamaan membaca surah Al-Ikhlas? Ada beberapa hadis yang sahih di sini. Antaranya yang pertama, hadis sahih Al-Bukhari. Di mana ada seorang sahabat tu, dia mendengar seorang sahabat yang lain membaca surah Qul Huwallah ni berulang-ulang. Berulang-ulang, dia duk baca aja. So dia pun dengar, tak apa. Besok pagi, dia cerita kat Nabi SAW bahawa si fulan ni membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang dengan maksud, sahabat ni dengan maksud macam, apa dia ni baca Qul Allah aja ke? Macam meremehkannya, ataupun dia menganggap ini benda yang kecil. Bacalah surah-surah lain sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah bahawa surah Al-Ikhlas itu adalah 1/3 Al-Quran. Walaupun dibaca surah yang ringkas, simple, 4 ayat yang pendek, tapi keutamaannya itu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Nabi sebut 1/3 Al-Quran. Nabi tak tambah kalau baca 3 kali jadi sempurna Quran. Kita jangan tambahlah pula. Nabi sebut, kita baca, orang tu dia dah baca Qulullah berulang-ulang. So Nabi kata itu sebenarnya yang bagus sebab ianya menyamai dengan 1/3 Al-Quran, surah Al-Ikhlas ni. Tapi kadang-kadang di kalangan kita ada yang pula tambah matematik tu. Aku baca 3 kali jadi bersamaan dengan seluruh Al-Quran. Tak, Nabi tak sebut tu. Kita jangan tambah. Walaupun secara logiknya macam-macam tu lah kan. Sebab kalau tengok hadis-hadis lain, surah Zilzalah tu bersamaan dengan 1/4 Al-Quran. Surah Qul Ya Al-Kafirun bersamaan dengan setengah Al-Quran. Surah aku baca ni jadi berapa-apa. Duk kira yang tu pula. Yang ini Nabi nak terangkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Bukan untuk kita buat kiraan matematik. Ya, jadi kalau macam tadi saya sebut, kita hafal surah Al-Ikhlas saja, selalu baca pun tak apa, dah cukup bagus dah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, hadis sahih Al-Bukhari juga daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW mengutus satu ekspedisi perang yang kecil disebut Sariyah. Kalau ekspedisi perang itu kecil dan Nabi melantik orang lain menjadi panglima, disebut Sariyah. Kalau besar dan Nabi sendiri yang menjadi panglima, disebut Ghuzwah. So yang ini Sariyah, kumpulan yang kecil, dan Nabi melantik orang lain yang menjadi ketua. Ketua ni pula dalam perjalanan itu, dalam seluruh ekspedisi itu, apabila solat dia menjadi imam, dan bila solat subuh, maghrib, isyak, solat yang baca secara jahar, dia baca tak ada bateri.
sahabat tadi tu, ketua kumpulan tu, setiap kali solat dia jadi imam, dan setiap kali dia jadi imam tu, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca mana-mana surah lain, kemudian dia baca surah Al-Ikhlas. Maknanya waladhdallin amin, kemudian dikatakan dia baca wadduha walaili iza sampai habis, lepas tu qul huwallahu ahad. Setiap solat, setiap rakaat pertama dan kedua dia buat macam tu. Ya, selalu kita Al-Fatihah dah habis baca satu surah kan. Yang ni dah habis Al-Fatihah baca surah, kemudian qul huwallah, kemudian baru dia rukuk. Jadi dia baca qul huwallah bagi setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, bagi setiap solat dia buat sedemikian. Dah habis ekspedisi itu, mereka balik, para sahabat ni pun report pada Nabi. Ya Rasulullah, ketua kami ni, apa nak kata, setiap kali solat, selepas surah Al-Fatihah, dia baca surah, selepas itu dia baca qul huwallahu ahad. So, Rasulullah pula cakap kepada mereka ni, tanyalah kepada dia, kenapa dia buat seperti itu. Ini hadis panjang, saya ringkaskan. Lalu mereka pun pergi jumpa dia dan tanya. Ni Rasulullah, kami dah cerita apa kamu buat. Rasulullah suruh tanya, kenapa buat sedemikian? Lalu ketua tadi menjawab, sesungguhnya surah itu menerangkan tentang sifat-sifat Ar-Rahman dan aku suka untuk membacanya. Surah ni menceritakan tentang sifat Ar-Rahman dan aku suka untuk membacanya. Lalu para sahabat tadi balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ketua kami kata dia suka membacanya kerana surah ini menerangkan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Maka Rasulullah menjawab, khabarkan kepada dia bahawa Allah juga suka kepada dia. Lalu mereka balik dan menerangkan dia bahawa Allah pun suka kepada dia. Jadi kerana seseorang itu dengan kefahamannya tentang surah ni dia suka baca, lalu akhirnya kesannya, natijahnya Allah pun suka kepada dia. Ini yang kedua ya, tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Hadis yang ketiga daripada Sunan Tirmizi pula dengan sanad yang hasan. Kes yang hampir sama di Masjid Quba. Ya, imam di situ pula setiap rakaat pun baca surah Al-Ikhlas. Tertib dia lain sikit. Di mana dia baca Al-Fatihah dulu, lepas tu dia baca qul huwallah, lepas tu dia baca surah lain. Alam nasyrah laka sadrak katakan. Rakaat kedua sama juga. Surah Al-Fatihah, lepas tu qul huwallah, lepas tu surah lain. Inna a'tayna katakan. Lalu para sahabat yang jadi imam pun komplain. Kenapa asyik baca qul huwallah saja? Dia kata sebab aku suka untuk membacanya. Kalau kamu tak mau, boleh tukar imam. Okay, hadis panjang saya ringkaskan. Kalau tak mau, tak apa, boleh tukar. Tapi mereka kata tak apa, kami suka kamu jadi imam, hanya kami nak tanyalah kenapa duk baca qul huwallah setiap rakaat ni. Dia kata sebab aku suka kepadanya. Lalu mereka meneruskannya sampailah pada satu hari apabila Rasulullah SAW datang ziarah ke Masjid Quba dan mereka pun report apa yang imam mereka ni buat. Bagi tahu. Lalu Rasulullah bertanya, dia jawab sebab aku suka membacanya. Rasulullah menjawab, kesukaan kamu terhadapnya akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Kesukaan kamu terhadapnya, terhadap surah Al-Ikhlas ini akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Okay. So ini satu lagi keutamaan surah Al-Ikhlas. Bila kita suka membacanya selalu. Alright, 3 hadis ya. Hadis keempat pula. Okay, hadis keempat pula riwayat Imam Nasa'i. Dalam sunannya bahawa seorang sahabat ni dia membimbing ataupun menuntun kenderaan Rasulullah SAW dengan Rasulullah di atasnya. Maknanya unta, Rasulullah sedang naik unta, sahabat ni bawah tengah duk pegang tali, tarik dia. Sambil bawa. Okey, dalam satu perjalanan. Rasulullah SAW pun di atas unta ni pun berkata pada sahabat tadi tu, Kul. Sahabat tu pun, ya, apa dia kata dalam hadis kata dia pun pasang telinga, ya, apa? Sebab Rasulullah atas unta, dia dekat bawah. So Rasulullah kata kul, dia pun dengar. Apa dia tu? Tapi Rasulullah senyap saja. Kemudian kul sekali lagi. Sahabat tadi pun dengar. Apa dia? Tapi tak ada pula pun. Lepas tu kul 3 kali Rasulullah sebut. Dia dengar-dengar tapi tak apa. Tapi kemudian lepas tu baru Rasulullah bacakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir. Dan sahabat yang duk bawa tarik unta tu pun dia pun baca bersama-sama dengan Rasulullah. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin sampai akhir, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Dan sahabat tu pun ikut membacanya. Dah habis 3 Qul tu, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada satu pun perlindungan yang semisal dengannya, yang seumpama dengannya. Ini keutamaan bukan saja Qul Huwallah, tapi 3 surah yang lain. Okey, dan kita lihat macam mana cara Rasulullah mengajar ya. First of all, tak payah tunggu majlis ilmu special macam ni. Bila-bila masa pun boleh cerita. Tengah naik unta pun ada sahabat bawa, cerita terus. Itu nombor 1. Nombor 2, cara Rasulullah tu tak adalah direct terus. Wahai fulan, kamu baca 3 Qul ni, tak ada perlindungan lain seumpamanya. Tak, Rasulullah sebut Qul dulu, bagi orang tu tertanya-tanya, apa benda ni? Qul. Dia pun dengar, tapi tak apa. Lepas tu baru baca tu. Dah baca tu, baru Rasulullah sebut, tidak ada satu pun perlindungan yang seumpama dengannya. Baru ingat, baru boleh amalkan. Ya, sama juga dalam hadis lain, dalam Sunan Sahih Al-Bukhari, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW setiap malam sebelum nak tidur, baca Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian meniup pada tangannya dan menyapu pada seluruh badannya, mula dari kepala, muka, badan dan sekadar mana yang sampai. Ini yang baginda biasa lakukan. Dan bila Rasulullah SAW sedar pun uzur, Aisyah yang buatkan untuk Rasulullah. Jadi ini, walaupun ini 3 surah yang terakhir tu, tapi termasuk dalamnya ialah surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi ini beberapa hadis sahih dan hasan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Bila kita bincang tentang keutamaan surah-surah ni, ada 2 poin penting saya nak tekankan. Pertama, bila kita nak membaca, mengkaji tentang keutamaan sesuatu surah, pastikan hadis-hadis itu sahih ataupun hasan. Sebab banyak hadis-hadis yang berlegar tentang keutamaan sesuatu surah yang ianya tidak sahih, tidak hasan. Ianya mungkin da'if jiddan ataupun maudhu'. Contohnya tentang surah Al-Waqi'ah. Pernah dengar tak hadis kononnya sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, maka dia terpelihara daripada kefakiran, daripada kemiskinan. Satu contoh. Ataupun surah Yasin. Bagi setiap sesuatu ada jantung, dan jantung bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Sebagai contoh. Surah Ar-Rahman ke yang lain-lain tu, ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya tu. Semak terlebih dahulu. Sebab dalam sejarah Islam ni sangat masyhur, adanya orang-orang yang sengaja mencipta hadis untuk menggalakkan, memotivasikan orang baca Al-Quran. Dan hadis tu tersebar sampailah kita sekarang ini. Ya, mereka kononnya berniat baik, nak menggalakkan, nak memotivasikan orang membaca Al-Quran. Lalu mereka membuat hadis palsu. They create their own hadis. Padahal itu satu kesalahan yang sangat besar. Sesiapa yang sengaja berdusta di atas nama aku, maka dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Tapi hadis-hadis ni telah pun dikenal pasti oleh para imam hadis bahawa ianya da'if jiddan ke maudhu' ke apa ke. Tapi entah macam mana ianya tetap tersebar dan sampai kepada kita sekarang ini. Macam surah Yasin kan banyak keutamaan-keutamaannya. Terang susang surah Al-Waqi'ah ke apa ke. Kalau nak kaji hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan surah, yang ada surah Al-Fatihah. Yang ada surah Al-Baqarah. Yang ada ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Yang ada 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi dalam solat Isyak. Bermula daripada Amanar Rasuluh. Yang ada kemudian surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Az-Zahrawan, yang gilang gemilang, dalam Sunan Tirmizi dengan sanad yang hasan. Yang ada lagi surah Kahfi dan 10 ayat pertama surah Kahfi. Yang ada lagi surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihi. Itu daripada kata-kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan bahawa surah Al-Mulk ini pelindung daripada azab kubur dan syafaat pada hari akhirat kelak. Apabila sahabat Nabi SAW membicarakan tentang perkara gaib, maka itu mereka dengar daripada Nabi, walaupun mereka tidak menyandarkannya kepada Nabi. Ini tentang surah Al-Mulk. Kemudian apa lagi yang ada? Surah yang tadi tu Zilzalaha,
Surah Al-Kafirun, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang ini yang ada hadis-hadis yang sahih dan hasan yang menerangkan tentang keutamaannya. Surah-surah yang lain tu saya minta semak dulu hadis tersebut. Macam ha. Okey. Macam cuba tengok surah Al-Waqiah apa yang dianjurkan. Dia ada sebut tak? Okey. Ya, macam surah Yasin pun sangat famous. Sebab tu surah Yasin tu banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya. Sebab tu surah Yasin sangat famous, sangat masyhur di Malaysia. Ya, tetapi sayang sekali semuanya tidak ada pun yang sahih. Itulah tu kena semak hadis tu balik. Okey, bila kita bincang tentang hadis-hadis ni, kita sebut hadis dhaif ke apa, akan ada sebahagian orang-orang agama yang berkata hadis-hadis dhaif tak apa, dibolehkan untuk fadail amal, untuk menerangkan keutamaan beramal, tak apa, boleh. Semak balik juga. Pertama, memang jumhur ulama berkata hadis dhaif boleh digunakan untuk fadail amal. Fadail amal. Memang jumhur kata kan. Tetapi mereka meletakkan 3 syarat. Pertama, hadis tersebut hendaklah dipastikan kelemahannya adalah ringan dan tidak berat. Bukan hadis dhaif jiddan, bukan hadis maudhu'. Maknanya hadis tu bila ada, kita kena cari dulu. Katakan tadi sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah maka dia akan terpelihara daripada kefakiran. Kena cari dulu hadis tu. Cari. Okey, riwayat Tabarani. Katakan sebagai contoh. Tabarani pula kitab yang mana? Mujam Awsat ke, Mujam Kabir ke, Mujam Saghir ke? Cari. Lepas tu kena cek pula sanad dia tu. Kalau betul lemah tu, lemah yang ringan ke, lemah yang berat? Lemah sekadar orang tu hafalan 50-50 ke, ataupun dia dituduh sebagai pencipta hadis ke, macam mana? Banyak kerja sebenarnya. Padahal hadis yang sahih, yang hasan itu banyak. Tidaklah mudah untuk kita kata, tak apa, boleh saja. Tak. Syarat pertama, kena semak hadis tersebut, kena cari sumbernya, kena tengok sanad dia, dan kena pastikan ianya kelemahannya ringan. Yang kedua, hanya boleh digunakan, tidak boleh digunakan dalam perkara akidah dan juga hukum hakam. Yang ketiganya, tidak boleh bercakap dengan pasti. Nabi SAW bersabda sekian. Kan tapi hendaklah mengisyaratkan kelemahannya dengan berkata, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sekian. Jangan sebut nama Nabi, sebab kita 50-50. Kalau orang tu mengetahui 3 syarat ni, dia sendiri pun tak akan amalkannya, sebab susah. Yang pertama tu dah susah, kedua, yang ketiga tu sebab sekarang ni orang sampai ke hadis confident je. Nabi SAW bersabda sekian. Bila kita tanya, Ustaz, hadis tu siapa yang riwayatkan, darjatnya macam mana? Oh, tak apa, hadis dhaif boleh. Terus macam tu. Jumhur ulama kata boleh, terus macam tu. Kan? Padahal susah sebenarnya. Ini yang 3 yang disepakati oleh jumhur. Kemudiannya ada pandangan lain. Walaupun dikatakan boleh untuk mengamalkan hadis dhaif untuk keutamaan beramal. Hadis tu macam mempromosikan, memotivasikan kita untuk beramal. Tapi kenapa kita nak berpegang pada hadis yang 50-50? Sebagai analogi, sebagai contoh saja analogi. Kita sekarang ada banyak unit trust. Kan? Syarikat ni unit trust. Saya ni pun ejen unit trust. Saya nak promote unit trust XYZ ni. Lalu brother pun tanya, ni kadar keuntungannya setiap bulan, setiap tahun macam mana? Adalah 50-50, okey je. Kenalah bagi meyakinkan sikit. Sebab syarikat ni dia tunjuk prestasi the last 10 years. So and so dividend, so and so profit. Syarikat ni tunjuk the last 10 years. Sekian-sekian keuntungan, sekian-sekian profit. Ya, you ni, okey lah, insyaAllah okey lah tu, boleh lah tu. Tak yakin. So, you nak melabur dengan syarikat saya ke nak melabur dengan syarikat yang lain yang lebih meyakinkan?
Sebagai contoh. Ataupun saya ni ejen insurans. Takaful. Okay? Bukan insurans, takaful. Oh, kalau you sakit apa semua tu, saya bagi sekian. Ada bukti ke? Ada ke pesakit yang sebelum ni yang dah dapat benefit boleh jadi kan? Adalah. Tapi yang syarikat ni kan takaful yang ni, oh dia confirm bagi tu semua tu. Dia cerita apa semua tu. Yang syarikat takaful ni cerita apa, confirm ni. Yang you ni, saya punya adalah, nanti you sakit you tahulah. Tapi tak meyakinkan, 50-50. Ni nak ambil insurans takaful dengan saya ke atau masyarakat lain? Jadi sama juga, dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada beberapa surah yang secara sahih Rasulullah SAW menerangkan keutamaan membacanya. Dan ada beberapa surah yang hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya adalah dhaif. Kenapa kita nak ambil yang dhaif padahal ada yang sahih? Walaupun dikatakan boleh beramal dengan hadis dhaif atas dasar keutamaan beramal, tapi kenapa nak ambil yang 50-50 padahal ada yang sahih? Surah Al-Fatihah, tadi kita baca amanah Rasulullah bersabda, siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, maka sudah cukup baginya pada malam itu. Cukup baginya maknanya dia tak nak zikir apa-apa lain, apa tak apa. Yang tu pun dah cukup bagus dah. Yang ni sahih. So kenapa kita nak ambil hadis katakan tentang keutamaan surah Yasin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada malam hari akan diampunkan dosanya pada esok pagi. Itu sebenarnya sangat dhaif. Tapi kita kata, tak tahulah, katakan kita tahu kan. Lalu nak ambil yang tu. Kenapa? Padahal ada yang sahih. Okay. Jadi walaupun jumhur ulama' berkata boleh menggunakan hadis dhaif untuk keutamaan beramal, tapi hendaklah kita fikir-fikir balik. Macam analogi saya bagi tadi tu. Kalau seseorang dalam urusan dunia ni, kalau ada orang duk promote sesuatu, duk menerangkan keutamaan sesuatu, salesman kereta ke apa ke, tapi dia ni 50-50, dia duk promote Proton X70 katakan. Betul ke ni? Aku rasa betul ni. Engkau duk promote tapi dia kata, aku rasa okey ni. Ataupun dia buat cerita kelintung. Ini Volvo buat, lepas tu tukar nama jadi Proton. Dia campur-campur apa semua tu. Ataupun salesman lain yang lebih meyakinkan, yang sedang jual Honda ke ataupun Pro 2 ke. Yang mana satu kita nak ikut? Jadi kalau lah urusan dunia kita letak certain standard, kita nak ikut orang yang promote produk dia secara meyakinkan, ada fakta-fakta. Kenapa dalam urusan agama, tak apa, boleh lah. Tak apalah ustaz tu cakap, serban dia besar, okey lah tu. Kenapa different standard? Kenapa tak apply the same standard? Ya, jadi sama juga dalam bab surah-surah Al-Quran ataupun yang lain-lainnya. Kalau kita nak tahu hadis tu, semak dulu hadis tu. Jangan main terima saja. Dan kesahihan hadis tidak dijamin oleh serban ataupun selendang cantik yang dipakai oleh penceramah. Okey, tidak dinilai dari sudut itu. Ini dari sudut yang pertama. Ada jumpa hadis tadi? Ke tak payah, tak apa. Okey, yang keduanya, bila ada hadis yang sahih menerangkan tentang sesuatu surah, kita boleh membacanya berulang kali sebagai satu bentuk zikir kepada Allah. Macam tadi kan, hadis itu yang menerangkan Qul huwallah ni 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kita nak sambil drive, sambil nak Qul huwallah berulang kali sampai habis, teruskan. Ataupun yang tadi tu, yang tidak ada perlindungan, yang seumpama dengannya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Sambil kita drive, kita baca ni. Minta tolong, bila stop kat traffic light tu, janganlah buka telefon. Kenapa semua orang nak buka telefon? Tengok WhatsApp group. Lepas tu tiba balik. Tak boleh ke sampai traffic light tu, tak payah, okay, aku nak zikir kali ni. Aku nak baca ayat kursi. Ada hadis yang menganjurkan. Aku nak baca Al-Fatihah. Kita nak drive, kenapa kena mesti pasang muzik dalam kereta tu? Tak boleh ke sambil kita drive tu, surah Al-Fatihah sangat bagus, kita baca berulang-ulang-ulang. Kalau hafal surah yang lagi panjang, baguslah. Tapi kalau yang pendek-pendek, sekadar nak baca Qul huwallah, baca sajalah. Kenapa wajib buka phone kalau stuck dalam traffic light? Ataupun traffic jam? Bukan sinilah orang lain. Dia macam satu ni, sampai lampu merah je buka phone. Tengok macam-macam. WhatsApp group berpuluh-puluh orang tu. By the time you tengok group yang kelima, kalau saya tanya balik group pertama bincang apa, mesti tak ingat dah pun. Sebab dah tengok aja. Kalau tak ada WhatsApp group, buka Instagram pula.
tengok gambar orang. Tak ada Instagram, buka Facebook pula. Lampu dah hijau, orang belakang marah. Sabarlah. Sampai lampu tu, tak payah buka phone. Melainkan we are expecting somebody important to contact us ke apa ke. Tak apa, kita duduk berzikir. Bila lagi nak zikir? Sampai office, sibuk benda office. Sampai rumah, sibuk urusan rumah. Yang ada masa apa? Dalam kereta. Okey? Satu cadangan di mana kita juga boleh berzikir kepada Allah dengan surah-surah yang secara sahih diterangkan keutamaannya oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Okey, ini sebagai mukadimah lah tentang maksud surah Al-Ikhlas dan juga keutamaannya. Sampingan tu tadi tentang hadis-hadis daif yang menerangkan keutamaan surah-surah lain. Okey. Dan juga kita boleh jadikan surah ini sebagai satu bentuk zikir. Sebab kadang-kadang seseorang tu nak zikir yang lain, dia tak hafal. Qul huwallah, confirm hafal. Al-Fatihah, confirm hafal. Diriwayatkan bahawa Imam Ibn Taymiyah ni, dia selalu berzikir juga, tapi selalu membaca surah Al-Fatihah. Alah, tak power lah, tak kau lah surah Al-Fatihah ni. Tak, dia baca surah tu saja. Ini seorang ulama' yang besar, seorang imam yang besar. Diriwayatkan, dia selalu membaca surah Al-Fatihah pagi-pagi tu. Berulang kali, dia tak kira apa kan, dia baca. Dah tu dia nak menulis ke apa ke, dia teruskan. Okay, sekarang kita masuk ayat pertama. Yang tadi tu ada apa-apa soalan ke? Tidak ada, semua faham ataupun semua mengantuk? Cool. Lebih kurang lah ya, boleh faham ke? Qul hu wallah. Hu ahad. Okey. Qul huwallahu ahad. Sebelum ditanya, saya nak tanya lagi. Kenapa ayat ni dimulakan dengan kul? Nak katakan kat siapa? Rasulullah. Tapi sekarang Rasulullah dah wafat, so tak payahlah dah. Cadangan lain, pandangan lain. Dalam Al-Quran ada beberapa kul dan masing-masingnya memiliki beberapa peranan. Ya, pertama untuk menjawab soalan. Katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Kul, katakanlah darah itu sekian-sekian-sekian sehingga akhir hayat. Akhir ayat. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kadang-kadang kul ini peranan dia dalam dalam rangka dialog. Yang ini kita tengoklah dia pada konteks ayat itu. Tapi ada kalanya ayat itu sebelumnya bukan soalan. Sebelumnya bukannya perbincangan ataupun dialog. Start terus kul. Mula-mula terus kul. Maksudnya apa? Macam yang brother sebut tadi, kul itu sebutkan selalu. Sebar-sebarkan selalu. Atau ataupun dalam bahasa kita sekarang ni, viralkannya. Kul, katakanlah. Dalam kebanyakan terjemahan Al-Quran, dia berbuk kul dalam braket wahai Muhammad. Tak betul tu, sebab dia membataskan kul tu pada Muhammad saja. Apabila Muhammad SAW sudah wafat, habis? Tak payah kul dah ke? Bukan begitu. Okey, jadi kul ini peranan dia ialah untuk kita selalu sebut-sebut, selalu sebar-sebarkan. Bahkan kadang-kadang mungkin, ni tempat ni Quran tak ada ni. Okey, dalam Quran tu, kita nak tunjuk kawan kita non-Muslim. Okay, kita sedang pegang Quran. Ini macam gereja ni semua Bible ya. Tapi tak tahu nak sebut ayat apa. Tak tahu nak cerita ayat apa. Mulakan dengan ayat yang cool. Macam contoh ni. Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita nak terangkan kawan. Tapi kita pergi terangkan, dia tak tanya tentang Islamnya. Islam mesti sunat tau. Mesti khatan. Itu benda pertama kita cerita. Lepas tu kalau you perempuan, mesti pakai tudung. Okey, padahal yang ayat yang Allah suruh ceritakan, war-warkan, sebar-sebarkan ialah tentang tauhid dulu. Okey. Kecuali ada beberapa kul yang hanya khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh. Sebagai contoh surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu,
Jika benar kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu. Yang ini kul ni khas untuk Muhammad saja. Saya tak boleh kata kul. Katakanlah, wahai hadirin di sini, kalau cinta pada Allah, ikutilah saya, nescaya Allah mencintai kamu. Tak boleh. Bukan saya. Tapi saya kena terangkan bahawa yang dimasukkan di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul ini secara umum ni memang untuk kita sebar-sebarkan, melainkan ada beberapa kul tu khas ataupun khusus untuk Nabi Muhammad sahaja sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, surah Ali Imran ayat ke-31. Allah menyuruh Nabi Muhammad berkata kepada umatnya, kalau betul kamu cinta pada Allah, bukan nyanyi selawat, bukan buat konsert selawat, bukan buat zikir goyang-goyang apa semua tu, tak. If you love Allah, prove it by following me, following the sunnah of the Prophet. Sebab di kalangan sebahagian kita, ada yang sayang kepada Allah. Kita tak nafikan, tapi mereka membuktikan kasih sayang itu dengan cara yang salah. Mereka membuat-buat amalan sendiri. Itu kul, itu khas untuk Muhammad. Jadi yang lain-lain ni untuk kita sebar-sebarkan. Okey. Banyak berselawat pada Rasulullah memang betul dan dianjurkan. Ya, moga insya-Allah di akhirat kita mendapat syafaat Rasulullah. Tapi hendaklah juga dengan macam mana yang Rasulullah ajar. Bukan dengan cara yang kita buat sendiri. Okey, tak apa, nanti topik ni jadi panjang, lari ke tepi pula kan. Okey, saya ada soalan sebelum ditanya kan. Kul ni tadi kita kata sebar-sebarkan. Habis tu kul a'udzu birabbil falaq tu nak cerita kat siapa? Ini okeylah, kul huwallahu ahad tentang tauhid. Kita nak cerita pada umat Islam, kepada non-Muslim apa semua tu kan. Kita cerita tentang dia. In Islam, Allah is only one. Our Lord is only one. Okey, kita nak cerita itu, tak apalah. Habis kul a'udzu birabbil falaq tu nak cerita kat siapa? Kenapa nak diwar-warkan? Kul a'udzu birab, kenapa nak diwar-warkan? Kita nak cerita kepada orang yang kalau nak minta pertolongan, perlindungan, mintalah kepada Allah. Sebab manusia ni akan ada dalam beberapa aspek, dalam berbagai aspek apakah, akan ada rasa insecure, akan ada rasa takut. Lalu mereka ini berbuat macam-macam jenis, mencari macam-macam jenis perlindungan. Katakan komuniti perumahan, katakan hampir semua perumahan sekarang ini akan ada security-nya. Bila security tak ada, sangat bimbang, sangat takut. Padahal security tu, yang kerja security tu, ada sesiapa yang pergi semak ke? Dia punya latar belakang ke apa ke? Bukankah orang security tu yang lebih tahu tentang keluarga tu? Maknanya, katakan saya Pak Gad di kawasan perumahan, section sekian-sekian. Sebagai contoh, saya nampak seorang ni keluar. Dia keluar seorang, maknanya family dia dekat rumah. Hari lain saya nampak dia keluar, ni dia wife, anak-anak ada, kereta nampak berat. Dia orang ni pergi lama ni, rumah dia mesti kosong. Ambil call, gang, you nak rumah ni? Saya rasa rumah ni dia kosong 2-3 hari ni. You nak try tak? Lagi senang sebenarnya. Why kita sangat percaya kepada security guard tu, tapi kita tak percaya pada perlindungan Allah? Yelah, kita usaha dah kunci pintu kan, dah ada grill kan, dah padlock gate kan, macam-macam dah buat dah. Tapi kena nak tambah security pula lagi. Lepas tu yuran bulanan tak nak bayar. Tapi nak security. Sebagai contoh lah. Sebab di salah satu kawasan perumahan saya tu berlaku pergaduhan. Sebahagian nak, sebahagian tak nak. Akhirnya kena tutup. Bila kena tutup, ramai komplain lah itu ini apa semua tu. Takut lah anak kena colik lah apa. Tak ada keyakinan langsung kepada Allah. Lupa. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kul ini sama juga. Kita terang kepada orang, nak perlindungan apa semua tu, ianya daripada Allah. Yang kita usahakan tu sekadar ikhtiar. Ya, kunci pintu, ya betul. Kunci pagar, ya betul.
Tapi yang perlindungan yang sebenarnya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan, kita ni bila nak cerita Islam kepada yang not yet Muslims, kita selalu cerita tentang kena pakai tudung dulu. Tapi bukankah ayat yang cerita pakai tudung tu bermula dengan kul juga? Ayat pakai yang suruh pakai tudung menutup aurat bagi muslimat ni, mukminat ni, ayat berapa ya? Surah mana? Ayat berapa? Bukan. Bukan. Surah An-Nur, surah 24, ayat 31. Jom kita tengok. Cuba tengok, ayat tu dimulakan dengan kul juga. Jadi okeylah kita duk terang kat kau orang. Sebab kalau di Malaysia ni tak pakai tudung je jadi huha besar. Tak tutup aurat je jadi huha besar. Surah nombor 24, ayat nombor 31. Sudah jumpa ke? Boleh tengok dalam phone. Surah nombor 24, ayat 31. Tengok ayat tu berkata apa? Wakul, dan katakanlah. Tapi kata kepada siapa ya? Kepada semua orang ke? Ataupun kepada wakulil mu'minati, kepada wanita-wanita yang beriman. Dan hingga seterusnya, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka, merendahkan pandangan mereka, yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka mendedahkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka melabuhkan khumur tudung kepala, ala juyubihinna, ke atas belahan dada mereka. Orang-orang Arab dulu bila ayat ni turun, mereka memang pakai tudung. Tapi pakai tudung macam nan gereja, dia pakai tapi dia labuh belakang. Nan gereja perasan tak? Pakai tudung kan? Tapi labuh ke belakang. Khumur, tapi labuh belakang. Maka Allah menurunkan ayat ni labuhkan ke depan, bukannya ke belakang. Juyu bihunna tu cleavage. Allah SWT sebagai yang mencipta manusia sangat mengetahui bahagian itulah yang manusia nak dedahkan. Tengoklah mana-mana fashion wanita, potong kot mana ke, pendek ke, ringkap apa, tapi bahagian tu mesti terbuka. Kalau yang tutup di situ, ni bukan fashion ni, tak masuklah dalam majalah fashion ke apa ke. Mana-mana fashion, sini mesti terbuka. Ya, lalu Allah kata, labuhkan tudung tu ke depan untuk menutup belahan dada kamu. Okey? Tapi yang pentingnya ayat ini Allah kata apa? Katakanlah kepada wanita-wanita beriman. Apa beza mukminat dengan muslimat? Kenapa bukan katakanlah kepada wanita-wanita muslim? Dan kenapa mukminat, wanita-wanita beriman, bukannya muslimat kepada wanita-wanita muslim? Apa beza muslim dengan beriman? Kan sama ke? Okey. Siapa lagi nak try? Orang yang ikut perintah lah, kuat agama lah. So dah yang kuat agama tu baru kita suruh kan? Bukan pada semua orang. Habis nanti orang lain, aku ni tak kuat agama, memang tak payah pakai tudung ke? Okey, perkataan khumur ni bahasa Arab, tudung ataupun veil. Kalau tengok bahasa kamus English apa ke, veil, yang memang tudung kepala tu. Yang ini dahulu mereka labuh ke belakang, lalu Allah turunkan ayat ini labuhkan ke depan. Akan tetapi di kalangan sebahagian yang berpegang pada pandangan liberal, mereka berkata khumur ni ialah selendang.
Jadi mereka pakai selendang dan tutup ke depan. Ataupun ada yang kata asalkan kita pakai pakaian yang menutup ke di sini, menutup belahan dada, sudah tercapai masuk ayat ni, maka tak payahlah pakai tudung. Kalau semua perasan, sisters in Islam, bila tengok, bila masa gambar mereka dalam media ke apa, mereka semua tutup sini. Tak ada yang pakai belah macam ni. Perasan sister in Islam? Okey, kalau tengok gambar mereka dalam surat khabar ke majalah ke YouTube ke apa ke, mereka buat press statement ke apa semua tu, tengok pakaian mereka. Mereka tutup di sini. Bagi mereka tafsiran khumur itu ialah selendang. Tapi kalau kata kalau pakaian tu dah memang tutup di sini, dah pun tercapai maksud ayat, maka tak payah pakai tudung. Ini bahaya tafsir secara sendiri. Perasan sistem Islam? Tengok fashion pakaian dia orang. Dia orang tak ada pakai mini skirt apa semua tu. Tak ada pakai lubang-lubang apa semua tu. Kebanyakannya baju kurung. Dan semuanya button sini. Di kalangan orang-orang Muslim yang bukan Islam liberal ada gak baju kurung tapi butang terbuka je. Sebab mereka punya tafsiran ayat tentang begitu. Ini kalau jumpa orang yang nanti lain kali berhujah dengan kita tu, kita beritahu. Khumur ni tudung. Tudung zaman dulu mereka pakai sebagaimana kita sebut padri wanita ataupun nun di gereja, mereka pakai tudung tapi labuhkan ke belakang. Maka Allah turunkan ayat ini suruh labuhkan ke depan. Walaupun di kalangan fashion, di kalangan sebagai orang yang pakai tudung sekarang ni, mereka masih melabuhkannya ke belakang. Tapi yang betul ialah melabuhkannya ke depan. Okey, tak apa. Apa beza mukminin dan mukminat? Jom kita rujuk surah Hujurat. Surah nombor 49. Surah nombor 49. Ayat nombor 14. Surah nombor 49, ayat nombor 14. Sudah jumpa? Allah SWT berfirman, Qalatil a'rab. Berkatalah orang-orang Arab, amanna, kami telah pun beriman. Qul, so katakan, lam tu'minu, katakanlah kamu ni belum lagi beriman. Walakin qulu, akan tetapi berkatalah, aslamna, kami telah Islam. Di sini Allah SWT membezakan antara iman dengan Islam. Islam, kita telah masuk Islam. Bagus, bagus. Tapi nak sampai tahap iman tu dia kena lebih lagi. Macam tadi pada sebut kan, dia punya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya apa semua tu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan iman tu belum lagi masuk ke dalam dada mereka. Jadi ada beza antara seorang Muslim dan seorang mukmin. Kalau kita rujuk surah An-Nur tadi tu ayat 31, Allah berfirman wa kul lil mu'minat, kepada wanita-wanita beriman. Jadi bukan cerita pada semua orang. Sebab sebagian orang kita cerita lagi dia naik menyampah, lagi dia tak nak pakai. Kita cerita juga sebagai satu bentuk dakwah. Tapi sebab kita tak tahu dia ni Muslim ke mukmin, Muslim ke mukmin. We are not to decide kan. Tapi kita cerita je. Kalau dia tak nak pakai lagi tak apa. Sebulan depan jumpa, cuba kita cerita balik. Tapi bukanlah untuk disebar-sebarkan selalu. Kita patah balik tadi. Surah An-Nur, saya nak tunjuk satu lagi. Penting. Surah An-Nur ayat 31, jom kita tengok balik. Ada satu benda lain saya nak highlight. Khasnya kepada kaum saya, kaum lelaki. Sebab kaum lelaki ni bagus, dia suka menasihati kaum perempuan untuk menutup aurat. Tapi ada sesuatu yang kaum lelaki tu kena buat terlebih dahulu. Ini nasihat kepada diri saya sendiri juga. Mari kita rujuk surah An-Nur, surah 24 ayat 30. Sebelum nak bagi tahu pada wanita-wanita beriman ni untuk menutup aurat, sebelum tu orang lelaki ni, Allah kata, Qulil mu'minin, berkatalah kepada orang-orang lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka. Kita ni dulu rendahkan pandangan.
Jangan sibuk tengok, uish tak pakai tudung, uish tak tutup aurat, uish tak pakai tudung. Biasa jumpa tak kawan lelaki yang suka duk sibuk kan? Padahal dia duk tengok dekat Facebook tu, dia orang ni tak pakai tudung, dia orang ni tak tutup aurat. Duk tengok kat Instagram tu, dia orang ni. Padahal Allah kata merendahkan pandangan. Dan Allah mulakan dengan kaum lelaki dulu. Sibuk nak beritahu kaum perempuan, tapi kaum lelaki itu sendiri tidak menjaga pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Sebab kadang-kadang seorang mukminat itu dah menutup aurat tu pun, tetapi kadang-kadang aurat tu tersingkap juga, katakan ditiup angin ke, katakan tak sempat ke jiran sebelah rumah, tiba-tiba hujan, terus dia lari keluar nak ambil baju sidai. Dia lupa nak pakai tudung. Kita pun ish tak pakai tudung dia tu. Rambut dia okey juga noh. Padahal Allah kata kita dulu, lelaki dulu, rendahkan pandangan, tak payah nak tengok. Ya. So, we first. Kemudian baru wanita-wanita beriman. Kadang-kadang yang lelaki ni, spesies saya ni, DNA saya ni, sibuk menasihati kaum perempuan, tapi yang duk tengok pornografi yang paling banyak kaum saya. Bukan dalam sinilah tempat lain. Yang duk tengok banyak porn tu kaum saya. Sebab yang ini bukan saja tengok live, tapi duk tengok dalam phone tu samalah. Duk tengok dalam laptop tu samalah. Okey, yang ini saya nak highlight tu. Sebab kita selalu highlight wanita kena pakai tudung, kena tutup aurat, tapi kita lupa Allah mendahului ayat 30 kepada kita orang lelaki terlebih dahulu, merendahkan pandangan. Dan dua-dua ni bermula dengan kul, tetapi kul lil mu'minin, dan seterusnya kul lil mu'minat. Okey, lari jauh ni. Nak cerita kul je apa? 9.30, okey. Okey, setakat ni cool. Saya sendiri, pengalaman saya, dulu saya tak faham kenapa ayat-ayat ni mula dengan cool. Baca terjemahan, kul wahai Muhammad. Okey, Muhammad kata pada sahabatnya, aku tak payahlah dah. Why don't I read ayat di sini je? Kul huwallahu ahad. Nak kul pada siapa? Katakanlah memang tengah baca ni. Memang tengah baca Quran. Dan memang tengah sebut, nak kul apa benda ni? Lalu saya kaji-kaji, jumpa para ulama tafsir cerita, macam yang saya cerita tadi, salah satu peranan kul ni untuk kita sebar-sebarkan, kata-katakan. So ayat yang macam ini ni, kita hendaklah sebar-sebarkan. Kalau kita nak share dalam WhatsApp group ke apa ayat aku nak share kat aku punya komuniti kejiranan, katakan. Apa ayat nak share kepada rakan-rakan kerja, katakan. Cari ayat yang mula pada kul ni. Jangan duk cari hadis-hadis dhaif, entah apa-apa pergi letak tu. Lepas tu bila ada kawan lain tegur, tak, saya find forward je, saya tak ada kaitan. Tak, you share dosa juga sebab you forward benda yang salah. Alright, seterusnya who. Kalau nak, Allah boleh saja kul Allahu ahad. Katakanlah Allah itu yang satu. Kenapa dengan ada who pula? Dia. Kan, kalau boleh kan? Kan boleh kul Allahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Kenapa nak ada huwa di situ? Dia ada hu di sini. Okey, para ulama tafsir menerangkan ianya sebagai penegasan. Sebenarnya boleh saja kul Allahu ahad, tapi kul hu Allahu ahad ada penegasan bahawa Allah itu yang satu. Jadi peranan hu di sini ialah sebagai penegasan. Okey, ahad satu kita semua faham. Okey, dan saya lama dulu, banyak tahun dulu pernah mengikuti kelas Brother Shah Kirit tentang perbandingan agama. Sini pun mungkin ada juga, tapi saya dulu di kelas Brother Shah Kirit. Dia ada cerita tentang agama-agama lain dan konsep ketuhanan mereka. Menarik untuk saya ketika itu baru tahu, agama-agama lain dalam kitab mereka pun ada sebut bahawa Allah itu satu. Akan tetapi mereka itu yang kemudiannya membuat-buat menjadi Tuhan mereka berbilang-bilang. Padahal kalau rujuk dalam kitab asal mereka tu, walaupun ketulenannya diragui, tapi bahagian tu Allah tetap jaga bahawa Tuhan itu ialah satu. Macam kalau sekarang ni ada kelas tentang akal agama Nasrani kan. Saya tak silap saya tengok video Ahmad Didat apa dulu, memang dalam Bible pun cerita Allah ni satu. Tuhan itu satu. Tapi kemudian mereka yang tambah-tambah jadi Trinity sebagai contoh. Sama juga bagi agama Hindu dan yang lain. Okey,
Menjadinya berbilang-bilang Tuhan ini, kita sebut bid'ah dalam akidah bagi agama mereka. Disebabkan tokoh-tokoh agama mereka tidak menjaga agama mereka daripada bid'ah ini, maka apa yang asal Tuhan itu satu telah menjadi sesuatu yang berbilang-bilang seperti sekarang ini. Okey, tapi ada benda penting ya. Bila kita selalu baca ayat ni, Qul huwallahu ahad. Ini nak bagi tahu yang non-muslim ni. Nak bagi tahu jiran aku ni. Kita lupa bahawa ayat ini pun ada kaitan dengan kita Muslim. Ya, selalu kita kata it is for the not yet Muslim. Jangan sebut bukan Islam, sebut belum Islam. InsyaAllah ada harapan. Bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi dia memeluk Islam. So kita kata not yet Muslim ataupun belum Islam. Sekalipun yang memusuhi Islam sekarang ni, kita sebut mereka ni belum Muslim. Sebab kita ada baca sejarah bagaimana orang-orang yang pernah satu masa dulu memusuhi Islam, akhirnya masuk Islam. Macam tak silap saya, orang yang draw kartun yang tak baik tentang Nabi Muhammad SAW kan di Europe apa dulu, akhirnya sekarang dia yang masuk Islam. Walaupun dia dulu memusuhi Islam. Okey? Ahad ini juga merujuk kepada present Muslim. Yang kita sekarang ni, jangan baca Qul huwallahu ahad. Ni untuk mereka tu. Tak, untuk kita juga. Sebab kadang-kadang di kalangan kita, Allah yang menjadi Tuhan tu ialah Allah dan lain-lain. Sebagai contoh, kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Boleh tak hawa nafsu jadi Tuhan? Jom kita rujuk surah Al-Jasiyah, surah nombor 45, ayat nombor 23. Surah nombor 45, ayat nombor 23. Okey, sudah jumpa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita, apakah engkau tidak melihat manittakhaza, orang-orang yang mengambil ilahahu sebagai tuhannya, hawahu, hawanya, hawa nafsunya. Wa adallahu, dan disesatkan, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan disesatkan oleh Allah berdasarkan pengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihim, lalu ditutup ke atas telinganya. Wa qalbihi, dan ditutup ke atas hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan dijadikan di atas pandangannya. Ghishawah, lapisan penutup. Ini orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Maka Allah balas dengan menyesatkannya, menutup telinganya, menutup hatinya, menutup matanya. Faman yahdihi, maka siapakah yang dapat beri petunjuk kepadanya, mim ba'dillah, selain daripada Allah. Afala tazakkarun, apakah kamu tidak berfikir ataupun mengambil ingatan? Apa ya contoh hawa nafsu sebagai Tuhan ni? Bila seseorang itu mengamalkan sesuatu amalan yang tidak berasal daripada Nabi SAW, lalu kita tegur, ini bukan daripada sunnah Nabi. Dia jawab apa? Apa salahnya? Ini kan baik. So, nafsu dia yang jawab. Bukannya, tak, ini berdasarkan firman Allah sekian-sekian. Ini berdasarkan hadis sekian-sekian. Kamu yang tak tahu. Riwayat Daruqutni. Riwayat Musnad Ahmad. Tak, apa salahnya? Bukankah ia baik? So, nafsunya, berdasarkan nafsunya, dia buat satu amal kerana dia anggap ianya baik. Bila orang tegur pun kata bukan, dia jawab pun berdasarkan nafsunya. Ya, sangat bahaya. Hendaklah kita berhati-hati. Jadi bila kita baca Qul huwallahu ahad, pastikan kita ni juga Tuhan hanya satu, iaitu Allah. Bukan nafsu kita. Kadang-kadang kita baca seronok je. Ni nak kena bagi tahu ni. Qul huwallahu ahad ni banyak Tuhan ni macam-macam. Padahal lupa tentang diri kita sendiri. Sebab kalau kita menjadi satu kelaziman, jawab berdasarkan hawa nafsu, apa salahnya baik, apa salahnya baik, bimbang Allah menghukum kita sebagaimana ayat tu.
Allah tutup telinga kita, Allah tutup hati kita, Allah tutup mata kita. Orang tegur, orang bagi nasihat bukan secara ganas, jangan penuh hikmah pun, tak boleh terima juga. Kenapa? Kerana telah pun ditutup. Ya, jadi ada bahayanya di situ. Contoh kedua, yang menjadi Tuhan selain Allah. Para ulama boleh tak? Seorang giling kepala, seorang kata boleh. Boleh? Yang kata boleh, kenapa? Macam agama-agama sebelum. Yang kata tak boleh? Jom kita rujuk surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 31. Surah ke-9 ayat 31. Tadi itu 45, 23. Sekarang ini surah ke-9 ayat 31. Sudah jumpa? Okay, Allah SWT berfirman, ittakhazu, mereka mengambil ahbarahum, padri-padri mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, selain daripada Allah, wal Masih ibnu Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan. Surah Taubah ayat 31. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, okey, sanadnya ada perbincangan, paling-paling boleh dikatakan hasan. Tapi manakah ada perbincangan, kita kata apa? Diriwayatkan. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Abi Hatim. Adi bin Abi Hatim, dia ini dulu orang Kristian. Lalu dia memeluk Islam. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Pada satu hari dia datang kepada Nabi SAW dan pada lehernya tergantung salib yang dibuat daripada emas. Masa dia peluk Islam tu mungkin dia tutup baju butang ke apa ke, tak nampak. So hari itu tu dia datang, nampak. Nabi nampak je terus tegur. Nabi ni kalau nampak sesuatu yang salah, tak ada tunggu-tunggu. Kita ni biasalah hikmah kononnya, hikmah dalam berdakwah. Nantilah tunggu masa yang sesuai. Aku baru kenal dia, takkan nak tegur terus kot, nantilah kejap. Dia kan baru masuk Islam apa. Nanti lagi setahun kita tegur dia. Macam-macam alasan kita bagi, akhirnya sampai ke sudah tak tegur. Nabi SAW suka tak suka dia tegur terus. Budaya sebahagian kita, macam-macam alasan bermain dalam kepala kita. Nantilah dulu tunggu masa yang sesuai. Nantilah dulu aku buat kawan dulu. Nantilah dulu kita sedang mengopi, sedang mengetih mana-mana aku ceritalah nanti. Padahal sampai ke sudah tak cerita. So Nabi nampak je terus. Nabi kata buanglah berhala itu. Padahal salib. Tapi Nabi sebut sebagai berhala. So dia pun okey, terus cabut sebut baling. Dan dia duduk bersama Nabi SAW. Dan Nabi ketika tu sedang membaca surah Taubah sampai kepada ayat ni. Mereka mengambil padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dia angkat tangan. Okey tak? Ini saya tambahlah. Ya Rasulullah, kami dulu tak menjadikan padri dan rahib sebagai Tuhan. Sebab dia Kristian, dia tahu. Tak, kami tak jadikan mereka sebagai Tuhan. Lalu Rasulullah menjawab, bukankah apabila mereka menghalalkan sesuatu, kamu menghalalkannya? Dan apabila mereka mengharamkan sesuatu, kamu mengharamkannya. Jadi itulah yang menyebabkan kamu mempertuhankan mereka. Maknanya apa? Bila padri-padri rahib mereka menghalalkan sesuatu, mereka tak cross-check dengan Bible. Bagi yang Yahudi tak cross-check dengan Taurat. Padri cakap, okey, betul. Bila diharamkan sesuatu, bukan kerana Bible kata no, bukan kerana Taurat kata no, tak, sebab rahibnya kata. Mereka pun no. Ayat ini bincang tentang kaum ahli kitab. Tapi kita kena ingat, Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita. Walaupun ayat itu kadang bincang tentang orang kafir, bincang tentang ahli kitab, bincang tentang orang munafik, bincang tentang kaum Nabi Musa, bincang tentang lain-lain. Kita kena fikir, ada kaitan enggak dengan aku ni? Jangan semua, ini orang kafir bukan aku. Ini munafik bukan aku.
Ini ahli kitab bukan aku. Yang ayat aku ni, ya ayyuhallazina amanu. Yang lain-lain Al-Quran ni aku baca je. Bukan. Bila Allah mencerangkan tentang kaum lain, macam contoh ini, ahli kitab ialah untuk kita mengambil iktibar. Are we doing the same thing like them? Apakah kita buat benda yang sama seperti mereka? Apakah kita, apabila ustaz cakap, terus kita angguk? Tak tanya pun dalil apa. Apabila ustazah kata ni tak boleh, terus angguk. Menurut mazhab Syafi'i yang ini dilarang. Oh, okey, tak buat dah. Tak tanya pun apa dalil. Lalu kita halal, haram, wajib, sunat apa? Sebab agamawan yang berkata, bukan dalil. Padahal peranan agamawan itu ialah menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis. Kemudian baru dia explain further. Bukan terus-terus amalan ini boleh. Oh ya ke boleh? Kita pun buat. Bila kawan tanya, ni apa dalil kamu kata boleh? Ustaz kata boleh, kau apa tahu? Ni kau tak buat ni kenapa? Ustazah kata jangan buat, tak buat lah. Ustazah bagi dalil apa? Tak, aku tak tanya. Tadi kata tak boleh lah. Ustazah famous tu keluar TV selalu, kau tak tahu ke? Jadi kita pun ikut style ahli kitab. Kita menjadikan para ulama kita sebagai Tuhan. Mereka kata okey, kita pun okey. Mereka kata sunat, kita kata sunat. Mereka kata haram, kita kata haram. Di sini saya bukan nak kata okey, lepas ni kita reject lah semua ustaz, ustazah, imam ni kita reject. Tak payah. Aku nak baca Quran direct je. Bukan begitu. Tak, bila kita belajar agama, kita cari ustaz, ustazah yang setiap kali sampai ada je qala Allah Taala, qala Rasulullah. Qala Allah Taala, qala Rasulullah. Yang itu kita nak dengar. Dan dah habis tu dia bagi nombor ayat. Kita pun nak catat, balik nanti nak check. Sebab besok nak cerita kawan office, kita pun ada ayat nak bagi tahu. Nanti kita pun, gang, you kena pakai tudung. Mana ayat Quran suruh pakai tudung? Yelah, tak tahulah. Sebagai contoh. Kan tadi kita dah bincang kan, 24, 31. Jumpa kawan tengah tengok porno. Lelaki, kita bagi tahu dia, jangan tengok haram. Mana ayat kata haram? Entah ustaz kata tak boleh. Apa aku tak tahu ayat mana? Ya, sebab kita sebegitu biasa, siapa kita tak tahu ni. Jadi kita kena biasakan, kita nak dengar ceramah ustaz kat YouTube tu katakan. Pastikan yang itu tu jenis selalu baca ayat Quran, selalu baca hadis. Kita nak pergi kuliah maghrib di masjid rumah kita, tengok nama ni, dia cerita je. Nak dengar cerita, nak dengar komedi, pergi tengok stand up comedian, boleh je. Nak tengok orang cakap je, pergi tengok Good Morning Show mana-mana. Tapi nak belajar agama, pastikan berdasarkan fakta. Faktanya lah apa Al-Quran kata, apa hadis Nabi kata. Kita di sini mazhab Syafi'i. Ulama mana dalam mazhab Syafi'i yang berkata? Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya bahawa sekian. Sebab antara helah yang biasa digunakan mengikut mazhab Syafi'i sekian. Ya ke, betul ke tu? Kita mazhab Syafi'i baca surah Yasin pada malam Jumaat sebagai contoh. Padahal Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata pada malam Jumaat, aku menyukai untuk membaca surah Kahfi. Siapa yang kata mazhab Syafi'i itu, dia berdusta. Sebab dalam kitab Al-Um ni dah terjemah sekarang ni. Kat library luar pun ada. Cuba tengok, aku menyukai pada malam Jumaat untuk membaca surah Kahfi. Itu Imam Syafi'i kata tu. Tapi kalau kita promote kawan-kawan kita suruh baca surah Kahfi, kau ni Wahabi lah. Kita Malaysia surah Yasin. Kena pula jadinya, sebagai contoh. Ya, jadi bila kita baca Qul huwallahu ahad, pastikan kita ni sendiri, Allah itu ahad yang satu. Jangan hawa nafsu kita, jangan kerana mentaati yang lain tu. Tapi sekali lagi ya, untuk mengelak salah faham, bukan saya kata reject semua ustaz, ustazah apa ke. Kita pastikan kita selalu belajar daripada yang membaca ayat-ayat Quran, membaca hadis-hadis Nabi, yang kita tahu dia ni bertanggungjawab menyemak hadis itu sebelum disampaikan. Kalau main cerita je betul, aukamakal. Aukamakal tu atau lebih kurang begitulah sabda Nabi. Ustaz, hadis tu siapa riwayat? Kau jangan tanya banyak. Hadis ni kalau daif pun boleh juga. Mula cerita tu jangan pergi dah. Saya tahu sebab saya dulu bila ni saya selalu tanya. Selalu kena marah balik. Segelintir saja yang akan jawab. Nanti ustaz balik semak, bulan depan ada kuliah sini, ustaz beritahu siapa riwayat hadis tu. Sebab ada ustaz, kita pun tahulah, kadang-kadang dia duk sampaikan tu, dia lupa hadis tu riwayat siapa.
Kita pun tanya. Dia kata, tak apa. Nanti balik check. Bulan depan saya mari, saya bagi tahu siapa. Riwayat Tirmizi ke, Ahmad ke apa ke. Tapi kebanyakan lain akan marah bila saya tanya. Baik, sekarang tak tanyalah lah. Saya sendiri saya mak. Awak tanya kena marah je. Okey? Ini yang saya jumpa lah. InsyaAllah ada yang baik-baik. Ini saya tak jumpa agaknya kan. Ya, jadi ahad bukan saja kepada not yet Muslims, tetapi juga kepada present Muslims. Untuk kita sendiri juga. Okey, boleh beralih pada ayat kedua. Allahus Samad. Samad ini kalau dapat kita sebut perfect and independent. Yang sempurna lagi berdikari, tidak memerlukan kepada mana-mana makhluknya, tidak berhajat kepada makhluknya, tetapi makhluknya lah yang berhajat kepadanya. Allah ni Tuhan yang sempurna, yang berdikari, kalau kita boleh sebut dalam bahasa kita ni, tidak perlu kepada mana-mana makhluknya, tetapi makhluknya kita inilah yang sangat berhajat kepada Allah. Sekarang ni, nak bagi mudah faham tentang Allah yang berdikari, yang tidak perlu pada makhluk ni, kita cuba lihat pada Tuhan-Tuhan agama lain. Cuba perbandingkan dengan Tuhan-Tuhan agama lain. Pertama sekali, Tuhan mereka memerlukan manusia untuk membuatnya. Daripada simen ke, daripada kapur ke, plaster ke apa ke, memerlukan manusia untuk membuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memerlukan manusia untuk mengecatnya. Apa color ke apa ke. Kemudian memerlukan manusia untuk menghiasinya. Pakai bunga ke, apa-apa ke. Ada Tuhan yang boleh, tak ada kan? Semuanya kan, tapi perlukan manusia. Macam kita biasa tengok patung Jesus kulit putih kan? Tapi kalau kita pergi ke Sri Lanka, mereka banyak Kristian tu patung Jesus ni kulit hitam. Gelap. Saya first time pergi Colombo, Sri Lanka, terkejut. Apa pasal warna lain? Okay, so patung Jesus mereka di sana warna gelap. Saya biasa pergi Eropah, Australia selalu, nampak warna kulit cerah. Tapi yang mana bagi warna kulit tu, memerlukan manusia untuk mengecatnya. Memerlukan manusia untuk menghiasinya. Memerlukan manusia untuk letak, kita panggil apa? Tempat berteduh daripada cuaca. Patung tu selalu, kalau yang dalam gereja, ada gereja. Kalau yang mungkin rumah personal ke apa, dia buat rumah kecil tu. Jadi patung itu, Tuhan tu memerlukan manusia bagi meletakkan mereka di tempat yang berteduh daripada cuaca. Memerlukan manusia untuk membersihkannya daripada habuk. Memerlukan manusia untuk pastikan dianya stable. Sebab kalau patung tu letak sini, kalau sengit sikit dia akan jatuh. So kena pastikan dia stable. Nak gantung patung Jesus dekat salib tu, dekat gereja pun paku kena pastikan kuat. Kalau tidak boleh jatuh. So Tuhan-Tuhan mereka yang lain ini memerlukan kepada manusia. Padahal Allah As-Samad tidak memerlukan pada manusia. Sebaliknya manusia yang perlu padanya. Okey, ini cara paling mudah bagi saya untuk faham apakah Allah As-Samad. Cuba lihat Tuhan-Tuhan agama lain. Semuanya memerlukan pada manusia. Daripada saat dianya dibuat, dihiasi, dibelikan warna, diletakkan dalam tempat perlindungan, rumah kecil ke rumah besar ke apakah, dibersihkan daripada habuk apakah, dan juga untuk supaya ianya stable. Stable di sini ke, di atas meja ke, digantung di dinding ke. Memerlukan pada manusia. Padahal Allah totally opposite. Tidak memerlukan pada manusia. Allah As-Samad. Sebaliknya kitalah manusia yang sentiasa berhajat kepada Allah. Ada yang muka berkerut, okey ke? Sebab surah Al-Ikhlas ni antaranya untuk kita dan juga untuk kaum yang belum Islam. Untuk mereka faham tentang Tuhan kita, tentang Allah. Jadi kita beritahu Allah As-Samad. Kadang-kadang dia tak faham. As-Samad ni macam mana ni? Kita bagi contoh. Sorry tapi cuba tengok you punya Tuhan, sekian. Sangat memerlukan kepada manusia. Tapi kita, Allah tidak memerlukan pada manusia. Sebaliknya kita sebagai manusia yang sangat memerlukan pada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah dalam perkara kecil dan juga perkara besar.
Kadang-kadang kita sebagai orang Islam dalam perkara besar kita berdoa. Ada interview kerja baru kita berdoa supaya lulus, supaya dapat kerja tu katakan. Tapi hari-hari bekerja kita tak berdoa. Ya supaya hari ni kerja aku semuanya mudah, semuanya beres, dapat balik awal, tak payah overtime apa semua tu, tak. Sebab ianya rutin. Satu hari kena buat presentation ke office, baru kita berdoa. Hari-hari ke office tak berdoa. Sebab apa? Dah rutin. Nah, padahal kita ni sentiasa memerlukan pada Allah meskipun dalam perkara-perkara yang kecil. Kadang-kadang tak berdoa pun tak apa. Kita sebut Bismillah. Nak mulakan sesuatu, kita sebut Bismillah. Agar dengan itu kita memperolehi rahmat Allah dalam apa yang kita buat. Dan kita nak buat benda salah pun tak jadi nak sebut Bismillah. Ada tak orang nak isap ukur Bismillahirrahmanirrahim? Ataupun yang nak wave tu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Lepas tu isap ukur. Tak ada kan? Sebab dia tahu benda tu salah. Dan dengan itu pun moga-moga ya, aku tak baca Bismillah nak isap ukur. Ni apa dia isap ukur? Sebagai contoh. Ya, jadi Allahus Samad yang independent, yang perfect, doesn't require any of his creation. Allah yang sempurna, yang berdikari, yang tidak berhajatkan kepada makhluknya. Sebaliknya kita sebagai makhluk yang sangat berhajat kepada Allah. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan lain, tidak ada sifat As-Samad, sangat memerlukan kepada manusia untuk menjaganya. Sangat, ya, bukan sekadar ni, tapi sangat memerlukan kepada manusia untuk menjaganya. Itu Allahus Samad. Boleh masuk ayat seterusnya? Lam yalid walam yulad. Okay. Surah Al-Ikhlas ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Apakah ianya 4 ayat atau 5 ayat? Yang kita masyhur tahu 4 ayat kan? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi ada juga yang berkata surah Al-Ikhlas ni 5 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada yang berkata ianya 5 ayat. Yang masyhur dan kita biasa tahu 4 ayat. Tapi dalam kitab-kitab tafsir ada dibincangkan bahawa sebagai ulama berpandangan ianya 5 ayat. Yang lam yalid walam yulad tu ada 2 ayat berasingan. Okey. Kadang-kadang kita confuse lam yalid walam yulad ni. Yang mana satu ni? Yang tidak memiliki anak dan tidak diberanak, ataupun tidak beranak dan tidak memiliki anak, yang mana satu ni? Okey, dalam macam-macam tuduhan kepada Allah, yang paling masyhur ialah mereka selalu berkata Allah ini memiliki anak. Sebab tu Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Okey, di sini ada satu poin penting. Bila Allah mulakan surah ini dengan kul, maknanya ayat pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya kul. Kita sebar-sebarkan kepada orang. Ya, bukan kul huwallahu ahad. Ayat pertama je kita sebarkan, Allahus Samad, tak apa, buat diam. Lam yalid walam yulad, buat diam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, buat diam, tak. Bila kul ni maknanya seluruh 4 ayat itu kita sebar-sebarkan. Maknanya antara yang kita sebarkan kepada orang ramai ialah Allah tidak memiliki anak. Akan tetapi walau bagaimanapun nama begitu, sebahagian kita buat yang terbalik. Bila ada agama lain yang menyambut hari kelahiran yang mereka yakini sebagai anak Allah, kita kata selamat menyambut. We are supposed to tell the people that Allah has no son. But instead of doing that, what we do is, when they are celebrating the birthday of their Lord's son, we say happy to them. Saya masukkan apa? Merry Christmas. Sebab tu saya pilih topik ni untuk Disember. Kita disuruh ni cool, bagi tahu semua orang ni. Tapi bila mereka tu Merry Christmas, Merry Christmas. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Bila ditegur, apa salahnya dalam rangka berdakwah? Dakwah apa benda tu? 365 hari you tak pernah cerita ayat ni pada mereka. Tiba-tiba satu hari tu nak wish them Merry Christmas.
Kalau Brother Lim yang duk hari-hari duk berdakwah tu, mungkin tak apa kot, tapi dia pun tak sebut. Yang saya tahu. Yang kita ni tak pernah berdakwah. Kono-kono atas alasan nak berdakwah, kita pun Merry Christmas. Sebelum ni apa? Happy Deepawali. Dalam Deepawali pun ada banyak Tuhan, betul tak? Tuhan itu Tuhan baik, Tuhan ni. Aha. Okey. Atas dasar harmoni, kita hidup dalam masyarakat majmuk. Okey, agama majmuk apa semua tu, apa salahnya kita wish pada mereka? Sebab bila kita punya hari raya pun mereka wish juga. Mereka nak wish kita boleh. Tapi kita tak wish mereka. Kalau nak kata ada dasar keharmonian masyarakat majmuk, kita biarkan mereka nak celebrate. Kita taklah kata tak boleh celebrate. Kita taklah kata kepada kawan Kristian kita, no Christmas for you. Kawan Hindu, no. No Deepawali for you. Tak, atas dasar masyarakat majmuk ni lah kita kata, tak apa, silakan. But I cannot say Merry Christmas to you because it is contrary to my belief. I cannot say Happy Deepawali to you, kalau ada yang tanyalah. Okay, because it is contrary to my belief. Saya tak boleh berkata Selamat Hari Natal pada kamu sebab ianya bertentangan dengan akidah saya. Tapi termasuk dalam ajaran Islam ialah kita tolerate pada orang yang nak celebrate. Tapi yang nak celebrate, silakan. Maksudnya jemputkan orang tak boleh. Saya rasa tak pergi jugalah. Dia orang nak jemput hari lain, anak dia orang punya tu apa, tak pergi. Tapi dia jemput kerana hari agamanya, saya tak pergi. Tadi surah At-Taubah. Tadi kita baca surah At-Taubah ayat 31. Halal dan haram bukan kerana ulama yang kata, tapi apa dalil Qurannya. Ya, saya tahu mufti wilayah kata boleh. Saya tak boleh komen banyak, nanti tak bagi saya cakap lagi dah. Okey, tapi saya tahu ya, ada sebahagian, ada segelintir yang kata boleh. Tapi saya berbeza pandangan dengan dia. Sebab ini perkara akidah dan kita disuruh berkata yang lain. Bukan kita mengucapkan selamat pada hari perayaan mereka yang terdiri daripada Tuhan yang berbilang-bilang. Ataupun dalam kes hari Natal, Tuhan mereka yang Jesus tu anak Tuhan. We are supposed to do yang terbalik. Kita bagi tahu tak ada anak. Tapi you nak berakidah sedemikian, nak celebrate, silakan. But I won't wish you that. Tanya je lah sempena apa. Macam saya tanya, what's the occasion? Kalau dia kata macam tak apa, kita bersangka baik. Tapi kita pun kena tahu lah, macam kita pun, yang Muslim raya pun jadi sebulan. Kan? Bila kita panggil, jemput ya, jemput kenapa? Jemput saja. Padahal tahulah itu kena raya juga. So yang ni pun kita boleh tahu sebenarnya. Okey, salah ke tidak ya tentang Allah memiliki anak ni? Mari kita rujuk surah Maryam. Surah nombor 19. Ayat nombor 88. Dan seterusnya. Surah Maryam. Dan Allah pun letak ayat ni dalam surah Maryam. Ya, Mary, mother of Jesus. Allah tak letak ayat surah lain. Surah Maryam ayat nombor 88 dan seterusnya. Sudah jumpa ke? Okey.
Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhazar rahmanu walada. Ar-Rahman, yakni Allah, telah mengambil anak ataupun mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka datangkan itu, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka lakukan itu. Nak tahu macam mana buruknya tu, nak tahu macam mana teruknya tu, Allah bagi satu perumpamaan. Ayat seterusnya, ayat 90. Takadu, hampir-hampir, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah kerananya. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirul jibalu hudda, dan gunung gandang juga runtuh. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung gandang runtuh. Kenapa langit nak pecah? Kenapa bumi nak terbelah? Kenapa gunung Everest, gunung Kinabalu nak runtuh? Sebab mereka berkata Allah telah mengambil seorang anak. Ini Allah nak bagi tahu betapa besarnya kesalahannya tu. Yes? Nak describe tu Allah bagi satu perumpamaan. Hampir-hampir pecah langit. Hampir-hampir terbelah bumi. Hampir-hampir runtuh gunung. Anda'au lirrahmani walada. Disebabkan mereka mendakwa lirrahman, bagi Rahman, bagi yakni Allah Ar-Rahman walada, adanya anak. Ini benda yang sangat serius sebenarnya. Bukan sekadar masyarakat majmuk. Bukan sekadar menjaga perasaan jiran. Bukan sekadar menjaga perasaan rakan sepejabat. Sangat besar. Sampai Allah bagi perumpamaan seperti itu. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Dan amatlah, tiadalah layak lirrahman, bagi Allah Ar-Rahman, bahawa dia mengambil seorang anak. Bukan perkara kecil ni. Tapi kalau yang nak sebutkan juga silakan. Tugas saya ialah menyampaikan. Okey, ingat tadi ya, kita dah bincang Tuhan kita ialah Allah. Walaupun ulama kata boleh, tengok apa dalilnya. Dan yang kata tak boleh, tengok apa dalilnya. Bukan Saudi. Sebab memang ada sebahagian yang berkata, ulama Saudi ni, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, mereka ni bincang untuk di Saudi tu saja. Saudi tu Kristian paling-paling pun 1%. Mereka lupa bahawa 3 ulama ni, mereka punya kuliah, mereka punya fatwa diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuk Malaysia, bahasa Indonesia, di Afrika, di Eropah. Kita boleh tahu fatwa Ibnu Utsaimin, kita boleh tahu fatwa bin Baz. Kenapa? Sebab telah diterjemah. Syekh Saleh Munajid tu, Islam Q&A, telah diterjemah dalam pelbagai bahasa. Sebab kadang-kadang orang yang tak setuju ni berkata ulama Saudi kolot. Mereka hanya bincang dalam konteks Saudi je. Saya berkata kamu yang sebenarnya kolot. Mereka ni menjadi rujukan satu dunia. Fatwa mereka, tulisan mereka, online ke buku telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Saya tahu sebab saya fly ke pelbagai negara. Saya nampak buku-buku mereka dalam pelbagai bahasa. Siapa nak kata mereka ni hanya memberi fatwa kepada Saudi saja? Apakah dengan itu Dr. Asri bagi fatwa untuk negeri Perlis saja? Ataukah Dr. Zulkifli Bakri bagi fatwa untuk wilayah saja? Apakah yang baru ni tengah yang dibincangkan tentang saf kanak-kanak? Dia kata siapa kanak-kanak yang dah sampai awal, dah sampai di saf depan, biar di depan, jangan tolak belakang. Oh ni wilayah je, saya Selangor saya tolak balik ke belakang. Tak, kita ikut dia kerana dalil dia tu. Dan sama juga kalau mufti yang kita sayangi dan hormati kata boleh ucapkan, tengok dalilnya tak seberapa kuat. Bolehkah dalilnya tu counter ayat Allah di sini? Pada saya tak boleh. Kita tak ikut. Tanpa kita mencelanya, tanpa kita mengkritiknya. Tapi kita kata tak, kita ni ikut ayat Quran, kita ikut hadis. Nabi SAW pada zamannya juga berdakwah kepada ahli kitab. Ada yang memusuhinya, tapi ada yang baik-baik. Ada Rasulullah wish Merry Christmas pada mereka. Zaman Nabi dulu ada Kristian yang jahat. Ada ahli kitab. They were preaching, actually it was preaching about one true God. Later yang Saint Paul yang was
Okey. Tapi regardless Nabi berdakwah kepada mereka kan? Ya, tak apa. It was that time Islam baru dinamakan masa time Nabi kan. Semua sebab one to God. Ya, tapi Nabi berdakwah kepada mereka kan? Regardless macam mana pun agama mereka, Nabi berdakwah kepada mereka kan? So Nabi wish them Merry Christmas tak? Tak ada. Hadis maudhu' pun tak ada. Okey, Nabi SAW juga berdakwah pada kaum Kristian, kaum ahli kitab pada zamannya. Agama dia orang kan. Hormat. Yes, al-kafirun kan. Tapi sister sebut kuliah kafirun lagi bagus. Wahai orang-orang kafir, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. So we are Islam. They want to celebrate Christmas, silakan. Kenapa kita sibuk nak wish? Sister sebut kuliah aliyah kafirun, itu sebenarnya dalil tu. Mereka nak sebut Deepawali, silakan. We hormat apa? How do we wish them? Tak payah wish langsung. Why must we wish them? Why must we wish Happy Chinese New Year, katakan? Why must we wish, katakan ada orang wish Taipusam, Happy Taipusam lah katakan. Happy Vesak Day katakan. Kenapa yang nak wish tu? Saya rasa dia ada nak harmoni punya isu, tapi ada lagi isu akidah lagi penting. Dia tak nampak. Then the mufti could have been thinking about it thoroughly. Mhm. Based on dalil kan. Mhm. Dia keluar fatwa. How to Tadi kita baca surah At-Taubah ayat 31 kan? kan dia keluarkan. Now he is very popular. Kan? Yep. Anything he says, okay. Tak. Bagi orang yang mengkaji, bukan semua dia kata diterima. Macam kalau sister tengok sebelum ni, saya ada tulis, saya bantah fatwa dia tentang apa nak kata menyambut maulid Nabi ialah bid'ah hasanah. Saya tulis jelas-jelas dalam saya punya Facebook. Saya berbeza pandangan dengan mufti yang saya hormati dalam bab ini. Dalil-dalil saya sekian. Dia tak kata apa pun. Sebab dia tahu memang ada khilaf, so dia nak pandang gitu, silakan. Saya pun tak kata lebih. Nanti tak bagi saya cakap. Tapi semata-mata kerana orang tu mufti, dan bukan hujah bagi kita. Hujah bagi kita, apa dalil yang dia pakai. But then macam ni, okay, macam kita orang captain yang says, Aha. so kita faham. Tapi bagi orang lain, it's very influential, whatever he says. Orang tak bicara. Source, sumber, Apa? Kita bagi tahu dia, whether you say or don't say, not because of mufti, but because of dalil. Based on ayat 31 surah At-Taubah. Jangan kata, saya tak nak ucap sebab, kata Hafiz kata jangan ucap. Bukan begitu. Saya tak nak ucap sebab we are supposed to tell them, Allah tidak ada anak. Dan kalau nak kata Allah ada anak, surah Maryam kata, it is something very major. Sampai nak pecah langit, terbelah bumi, nak runtuh gunung. yang balik pada wishing. Siapa? Betul, tanya dia. Dia tak tahu, I was attended one of the sessions. Some of these was questions kan. Macam saya follow FB Brother Lim, FB Brother Syakirit, dan lain-lain pendakwah tu. Saya melihat mereka hari perayaan lain, mereka tak ada wish pun. Padahal mereka ni pendakwah yang lebih lagi nak wish sebagai satu bentuk nak tarik mereka. Tapi mereka tak wish. Saya sendiri dalam flight, this is your captain speaking. Macam hari Christmas atau hari perayaan. Sebab kaum lain mereka cuti, saya fly. Saya tak wish langsung pun. This is your captain speaking, welcome on board, bla bla bla. Tak ada saya nak wish happy sekian. Tak perlu pun. You happy, go ahead. I'm not going to stop you. But I cannot wish you so and so. Because this is my stand. Jadi kita kena ada pendirian. Kecil atau besar isu ni, kita semak balik surah Maryam ayat 88 tadi tu. Sebab Allah dah kata dah, tidak ada memiliki anak. Tapi kenapa Allah nak bagi satu gambaran dalam surah Maryam tadi tu, hampir-hampir pecah langit, terbelah bumi, runtuh gunung. Allah dah kata tidak ada anak lah, kita faham lah kan. Tapi kenapa Allah nak bagi satu analogi macam tu untuk menunjukkan ini satu benda yang sangat serius.
Okey. Dan ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu jua pun yang seumpama dengannya. So yang ini penting bila kita baca ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan sebagainya. Tak payah kita fikir Allah dengar tu pakai telinga ke? Allah lihat tu pakai mata ke? Mata tu ada kornea, ada iris, ada retina, cahaya masuk apa semua tu ke? Tak payah sebab ianya tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Maka tak payah tanya. Orang yang bertanya-tanya tu mereka terfikir-fikir Allah ni macam makhluk. Lalu mereka pun kata, tak. Allah ni tak ada tangan. Allah ni tak ada mata. Allah ni tak ada apa semua tu. Yang ini semua kita kena takwil. Padahal kalau dia faham surah Al-Ikhlas ni dengan baik, tidak akan timbul bahawa Allah ini menyerupai makhluk. Bahawa apa Allah sebut itu hanyalah sama dari sudut istilah, tapi bagaimana ciri-ciri sifatnya apa semua tu, itu khas bagi Allah, tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Okey, sister bertanya di Saudi ni kenapa para ulama mereka memberi fatwa yang seolah-olah mengongkong wanita seperti kena duduk rumah, tak boleh memandu. Lagi? Baru dua ya? Belajar. Okey. Jadi saya ni pernah terbang ke Jeddah. Okey. Pernah terbang ke Jeddah, pernah terbang ke Riyadh, apa semua tu. Pertama sekali saya boleh berkata mereka tidak terkongkong. Sebab kalau pergi shopping mall di Jeddah atau Riyadh, banyak saja wanita. Okey, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memandu, itu betul. Tapi baru-baru ini fatwa itu telah pun dilonggarkan dan mereka boleh memandu. Okey. Ketiga, tak boleh belajar, yang itu tak betul. Sebab mereka ada universiti, ada college apa, tapi ladies only. Mereka tak percaya pada this mix. Sebab akan berlaku ikhtilat. Jadi akan ada universiti, akan ada college yang untuk ladies only. So, kalau betul kata fatwa semacam kan, kena semak betul ke tidak. Sebab saya sendiri pernah pergi sana dan saya telah melihat sendiri. Okey, mereka berpegang pada mazhab Hambali yang setahu saya kena tutup nikah. Tak apa. Yang kita bertanya tu kawan biasa ke scholar? Banyak soalan yang kita terima daripada pelanjut-pelanjut. And certain things we tak dapat nak jawab. Tanya tadi, dia explanation bukan kerana you are pretty or something like that, apart from what God has instructed. This is tradition. Because ada orang yang daripada Saudi, tak tahu daripada mana, tapi dia bawa migrate ke Germany. So dia kata Germany, Russia. So dia kata kalau di sana, mana ada sandstone? Kalau lah macam itu sebagai satu bil yang protek. Okey. First of all, tadi saya tanya scholar atau tidak kan. Tahukah kalian dalam mazhab Syafi'i sendiri, kita kena pakai niqab? Dalilnya ialah surah tadi tu, surah nombor 24, surah An-Nur ayat 31, bahawa apabila saja turunnya ayat, para wanita mukminat di zaman Nabi itu terus mereka koyak kain mereka dan mereka tutup muka mereka. Bukan tradisi.
Bila ayat itu turun saja, mereka berpandangan wajah mereka itu juga ialah perhiasan. Sebab Allah berfirman, jangan kamu mendedahkan perhiasan kamu melainkan apa yang zahir daripadanya. Mereka memandang muka mereka itu sendiri ialah perhiasan juga. Maka mereka terus koyak dan tutup. Sahih Bukhari. Okey, hadis itu sebenarnya ada perbincangan tu. Okey, daripada Asma, apa nak kata, Asma binti Abu Bakar, kakak bagi Aisyah sendiri, bahawa dia datang ke rumah Nabi SAW dan Nabi nampak dia berpakai pakaian yang agak tipis. Lalu Nabi menegurnya, wahai Asma, kita kena menutup aurat kecuali muka dan tapak tangan. Hadis itu sendiri ada perbincangan. Okey, Syekh Al-Albani berpandangan ianya hasan. Tapi ada yang lain berpandangan ianya dhaif. Okey? Tapi apa kata? Kita kata yang paling kuat ialah hasan. Itu boleh. Tetapi apa nak kata, bagi yang tutup muka terus itu lebih sahih. Dan bila Nabi SAW tengok ayat ini turun, mereka terus tutup muka, Nabi tak kata, tak, boleh buka. Nabi tak kata macam tu. So, bukan tradisi. So, kalau yang berkata sedemikian, kita semak balik dengan dia. Kita bincang balik. Saya tak kata dia terus salah ke apa ke. Okey, sama juga macam di Malaysia. Kebanyakan ustazah pun tak tutup muka. Bermazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pakai niqab juga. Tapi kesimpulannya, pakai niqab atau tidak, memang ada perbincangan di kalangan para ulama'. Yang penting mereka berbincang patut pakai, tak patut pakai, wajib ke sunat, berdasarkan dalil-dalil, bukan kebiasaan masyarakat. Bukan kebiasaan masyarakat di sana. Apa-apa soalan lain? So, sudah habis ya 4 ayat? Okay, ayat ini, surah Al-Ikhlas ini kita boleh gunakan sebagai kayu ukuran terhadap mereka yang berkata, agama ni semua sama, semua suruh buat baik. Tak apa. Kita kata tak. Kita buat baik kerana Allah suruh buat baik. Kita buat baik kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Dan Allah ini sama tak dengan Tuhan mereka? Jom kita bincang. Jom kita bandingkan. Pertama sekali, Tuhan bagi kami Ahad. Sama tak dengan Tuhan kalian? Yang kedua, Tuhan kami As-Samad. Tuhan kalian memerlukan kalian untuk menjaganya, untuk letak bumbung, untuk hias. Ketiga, Tuhan kami tidak ada anak dan tidak dilahirkan. Dan yang keempat, Tuhan kami Allah tidak ada seumpama, tidak ada apa-apa yang seumpama dengannya. If your Lord, if your God fits these 4 criteria, then we same. Happy. But doesn't fit this criteria, no. This is our Allah. Ya, kadang-kadang ada mereka yang menyuruh, tak apa, Tuhan ini sama saja. Tak. Our Tuhan macam ni, Allah macam ni. Tengok, boleh masuk tak 4 kriteria ni? Kalau sama, then your Tuhan, our Tuhan same. Then we gang. Tapi kalau you punya Tuhan ni bukan Ahad, you punya Tuhan ni bukan As-Samad, masih memerlukan pada makhluk, ada anak ataupun dilahirkan, dan boleh digambarkan dengan sekian, maka ianya tidak sama dengan Tuhan kita. Ada sikit lagi masa. Sesiapa nak bagi pandangan ke, soalan ke, kritikan ke? Tak apa, kalau tak ada saya nak tambah tu benda. Pernah dengar tak Allah yang berzikir Allah? Selalunya di kalangan sufi ataupun tasawuf. Mereka bila berzikir, mereka suka hanya Allah sahaja. Sebab bagi mereka, bila sebut Allah tu Allah lah. Okey, yang kontra dengan mereka, seperti biasa, yang W tu lah. Ataupun nama baik sikit, orang sunnah. Yang W ni kata tak boleh zikir Allah. Yang sufi atau tasawuf berkata boleh Allah. Bahkan mereka ada yang lebih ringkas. Hu pun ada. Misalkan dia lah, ya hu. Hu tu dia Allah. Bila kita tanya hu tu dia apa? Dia Allah lah, kami tak sebut Allah. Okey, jadi mereka punya hujah, kami nak berzikir, kami berzikir sebut Allah. Dalilnya,
Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah menyebut bahawa di akhir zaman nanti akan ada satu masa di mana tidak ada lagi orang akan menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi mereka berkata boleh berzikir Allah, Allah. Okey. Orang-orang W ni pula kata, bila kita nak berzikir pada Allah, kita nak sebut-sebut nama Allah. Kita nak sebut-sebut tentang Allah, kita sebut apa yang Allah suka, yang kita sebut tentangnya. Maknanya apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan kita sebut. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebagai contoh. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, mahukah aku ceritakan kepada kalian daripada harta karun syurga? Apa dia? Sebutlah la haula wala quwata illa billah. Maka kita berzikir la haula wala quwata illa billah. Sebab apa yang kita nak zikir tu apa yang Allah dan Rasulnya ajar. Sebagai contoh lain, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah. Hadis lain mungkin biasa dengar daripada Fatimah radhiyallahu anha bahawa dia datang jumpa Nabi SAW dan mengeluh tangannya letih dan kesakitan dan uli tepung. Lalu dia datang jumpa Rasulullah dan minta pembantu. Rasulullah kata, tak boleh, tak mau bagi. Tapi sebaliknya Rasulullah ajar dia setiap kali sebelum tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Okey? Satu contoh. Jadi kita pun berzikir begitu. Jadi maknanya, bagi kita kalau nak berzikir, bukan kita pilih kalimah-kalimah yang kita suka. Tak, kita berzikir dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajar. Macam tadi, orang tu dibaca Qul Huwallah berulang kali, hadis Sahih Bukhari kan. Orang tu anggap benda ni remeh je. Tapi Rasulullah baca apa? Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kita berzikir baca Qul Huwallah. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajar zikir Allah, Allah, Allah. Sebab tu, tak baca zikir Allah, Allah, Allah. Tapi bagi mereka, tak apalah sebut nama Allah, okeylah tu apa salahnya. Jadi di situ bezanya. Kalau kita jumpa nanti, kita tengah naik bas ekspres balik kampung kan, orang sebelah kita Allah, Allah, Allah saja. Jadi kita tahu apa pandangan dia sebenarnya. Kita yang duduk sebelah bukan dengar Spotify. Tak, kita pun berzikir juga. Tapi kita berzikir apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sebab itu yang Allah dan Rasulnya ajar. Mereka zikir hu. Hu tu dia siapa ni? Dia Allah lah tu. Tapi kenapa tak boleh sebut Allah? Nak zikir 10,000 kali. Ni panjang, ni pendek sikit. So hu saja. Hu siapa? Dia Allah. Jadi di sini ada, kita nampak dua pandangan di situ. Saya ni yang W ni lah. Okay? Tak malu-malu sebut. Orang sunnah. W ni kalau tak suka dia panggil W lah. Kemudian ada pula di kalangan kita di Malaysia ni Allahu. Maknanya Allah ni dia bunyikan hu tu, Allahu. Nampak sesuatu kat FB je Allahu. Nampak sesuatu di IG je Allahu. Ada jumpa ke? Saya biasa jumpa. Bila sebut kenapa? Kenapa sebut Allahu? Dia tanya balik tak boleh sebut ke? Saya tanya balik, bila umat Islam yang 300 tu jumpa musuh yang dekat 1,000 orang masa-masa perang Badar, mereka Allahu ke? Sebab bagi saya, kita nak jadikan sesuatu tu agama, nak berzikir ke apa ke, kita ikut apa ni? Kalau kita nampak sesuatu yang hebat daripada ciptaan Allah, kita sebut subhanallah, bukan Allahu. Kita nak puji seseorang ke apa, kita kata Masya Allah, sebenarnya kehendak Allah. Apa benda ya Allahu? Ya, nanti cuba tengok dekat FB ke apa. Macam famous kan ni, Allahu. Bila mereka umat Islam kalah perang Uhud, Allahu ke? Tak ada juga pun. Menang ke kalah ke jumpa, tak ada Allahu. Mereka tu lebih faham bahasa Arab daripada kita. Kita pula ni lagi hebat jadi Allahu. Bila ditegur, subhanallah, apa salahnya? Kita ni sebut Allah, tapi kita bunyikan hu.
Kita tak apa salahnya sebut Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang itu pun boleh. Kenapa jadi Allahu saja? Kenapa yang malas sangat tu? Okey, jadi sebagai perbincangan tambahan. Jadi sudah hampir 10.30. Ada apa-apa sebelum kita tutup? Jadi setuju tak setuju bukan sebab saya cakap ya. Kita sebab ayat Quran tadi tu. Okey, saya pun setuju tak setuju dengan Tuan Mufti ke mana-mana apa, bukan sebab individu dia, saya baca apa dalil yang dia bagi. Apa hujah yang dia baginya tu. Okey, dan kalau saya tak setuju, saya kena pastikan diri saya ada dalil yang lebih kuat. Ada hujah yang lebih kuat. Bukan semata-mata sebab aku tak geng dengan dia Liverpool, aku Manchester. Bukan sebab macam tu. Ya, kita tetap hormat mereka sebagai ulama sebab macam Tuan Mufti Wilayah. Sangat website dia sangat luas. Banyak fatwa-fatwanya yang kita sendiri dari rujukan. Yang tak setuju tu mungkin 3-4 je. Jangan kerana 3-4 tu terus kita reject semua. Buruk-burukkan. Tak, yang lain semua kita tak rujukan. Tapi beberapa tak setuju, kita kata saya tak setuju sebab sekian. Tapi kalau kawan lain rasa yang itu lebih kuat nak ikut, tak apa, teruskan. Kita sampaikan dalil kita, hujah kita. Okey, jadi sampai sini saja tafsir surah Al-Ikhlas. Moga-moga kita membacanya dengan penuh kefahaman, dengan penuh, memberi kesan dalam diri kita, agar kita benar-benar mendapat keutamaannya seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang suka membacanya, maka akan masuk ke syurga. Ataupun yang lazim membacanya, mendapat 1/3 daripada Al-Quran. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.